Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi seperti biasa ya, jika audio jelas sila beritahu saya. Dan hari ini saya akan menyentuh sedikit berkenaan dengan isu pembubaran Parlimen. Secara spesifiknya saya akan menjawab soalan yang bertimbun-timbun ya, datang kepada saya, adakah Parlimen bubar esok atau tidak ya. Jadi benda ni dalam keadaan yang sekarang ni kita boleh jelaskan 1001 kali, tetapi soalan tetap bertimbun ya. Jadi saya akan cuba menjawab lah, tapi saya nak tengok audio ya. Okey, audio dia cukup jelas. Okey, so saya nak jelaskan perkara ni. Sebelum saya jelaskan, dah ada 2-3 mesej, jadi saya baca satu dulu. Jika anda ada soalan, tunggu isyarat saya, lepas tu anda boleh bertanya. Okey, Jeff Jamal, akibat kegopohan Zahid Ponorogo, Najib hilang status ahli parlimen dan pencen. Bubar parlimen awal tanpa sempat Najib berjaya semakkan kehakiman atau pengampunan, Najib kekal banduan. Okey, Brother Zack, Assalamualaikum, jelas audio. Okey, terima kasih. Alright, jadi saya mulakan. Akan berlaku pertanyaan ini, walaupun saya sudah menjelaskan berulang kali, walaupun saya ada membawa ya dalam thethirdforce.net. Anda sentiasa perlu rujuk kepada blog thethirdforce.net. Saya ada membawa satu video oleh Peguam Muhammad Hanif Katri Abdullah yang menjelaskan kuasa budi bicara agung berhubung pembubaran Parlimen. Tetapi soalan tetap akan ada, sebab benda ni diwar-warkan dengan hebat oleh kluster mahkamah dalam media. Jadi semestinya benda ni akan hangat diperkatakan. Jadi soalan yang saya ditanya, adakah Parlimen bubar esok atau tidak? Okey, so ini saya akan jawab, tapi tunggu sehingga hujung siaran. Pertama sekali saya nak beri sedikit ya latar belakang berhubung perkara ni. Jadi banyak penjelasan sudah saya buat berhubung perbezaan antara keputusan top 5 dengan Perdana Menteri, kerana Ismail Sabri ada dua watak yang berbeza dan saling tidak bertindih. Satu sebagai ahli UMNO dan juga ahli top 5, satu sebagai Perdana Menteri. Jadi kedudukan Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri ditentukan oleh Perlembagaan Persekutuan. Dia jadi Perdana Menteri bukan atas ehsan keahliannya dalam UMNO, tak ada kaitan dengan UMNO. Dia jadi Perdana Menteri sebab nombor satu, dia ahli Dewan Rakyat. Itulah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Seorang Perdana Menteri itu semestinya ahli Dewan Rakyat. Kedua, kerana Yang di-Pertuan Agong pada hemat Seri Paduka Baginda Tuanku mendapati Ismail Sabri mendapat sokongan majoriti ataupun mungkin mendapat sokongan majoriti. Jadi atas dasar itu, berlandaskan Perlembagaan Persekutuan, Ismail Sabri dilantik sebagai Perdana Menteri oleh Yang di-Pertuan Agong. Jadi tidak ada kaitan dengan parti. Malah Perlembagaan Persekutuan buta parti. Tidak ada sangkut paut dengan parti dalam apa jua perkara sekalipun, lebih-lebih lagi perkara-perkara melibatkan kuasa-kuasa Perdana Menteri. So apabila Ismail Sabri bertindak, dia bertindak sebagai Perdana Menteri menurut Perlembagaan Persekutuan. Dia tidak perlu mendengar parti politik, dia tidak boleh ditekan oleh parti politik, dia tidak boleh diarah oleh parti politik. Kuasa-kuasa Ismail Sabri merujuk kepada Perlembagaan Persekutuan, dan kuasa-kuasa Ismail Sabri melibatkan juga tanggungjawab dia kepada Yang di-Pertuan Agong, tanggungjawab dia kepada Kabinet Persekutuan, dan tanggungjawab dia kepada rakyat. So itu jelas. Tetapi sebagai ahli UMNO, Ismail Sabri tertakluk kepada perlembagaan parti. Jadi jika parti ada satu dasar yang sudah diputuskan, Ismail Sabri wajib menurut kehendak parti. Saya pernah menjelaskan bahawa berdasarkan keputusan Perhimpunan Agong UMNO, kita lihat Perhimpunan Agong UMNO menetapkan bahawa pilihan raya perlu disegerakan ya, dengan berdasarkan ya jaminan Presiden bahawa Barisan Nasional akan menang
Ya, jadi MKT buat keputusan apa sekalipun tidak boleh mengatasi Perhimpunan Agung UMNO kerana menurut Perlembagaan UMNO, ya, keputusan Perhimpunan Agung UMNO mengatasi mana-mana keputusan dan hanya boleh diubah pada Perhimpunan Agung seterusnya. Jadi berdasarkan ketetapan Perhimpunan Agung UMNO, pilihan raya perlu diadakan awal atau segera disegerakan jika BN boleh menang dan bersiap sedia. Boleh menang dan bersiap sedia. Tetapi baru-baru ini Presiden UMNO sendiri berkata bahawa jangan guna alasan Parlimen tergantung untuk halang pilihan raya kerana selepas tu boleh bentuk gabungan dengan parti-parti lain. Maknanya Zahid memberitahu sekarang kita kena masuk pilihan raya sekalipun BN tidak menang, dan juga ini menunjukkan secara tidak langsung Zahid sudah tidak yakin BN akan menang. Jadi bila kita bersandar kepada keputusan Perhimpunan Agung UMNO, ianya bermakna sekarang PRU tidak perlu diadakan segera. Okey. So, itu adalah keputusan utama yang tidak boleh diatasi oleh MKT. Tapi apa pun, sebagai ahli UMNO, Ismail Sabri perlu menurut ketetapan parti. Bagi saya, ketetapan PAU. Tetapi sebagai Perdana Menteri, apabila Ismail Sabri menghadap Agung, dia bukan menghadap Agung sebagai ahli parti. Dia menghadap Agung sebagai Perdana Menteri jika istiadat menghadap itu berkaitan dengan nasihat pembubaran Parlimen. Sebab ahli parti bukannya berhak menasihati Agung apa-apa, tetapi Perdana Menteri berhak menasihati Agung berhubung pembubaran Parlimen sekiranya ianya melibatkan satu tarikh yang di mana penggal penuh Parlimen belum tamat secara automatik. Ya. Jadi itu anda perlu faham, Ismail Sabri bila menghadap Agung adalah sebagai Perdana Menteri. Jadi sebagai Perdana Menteri, segala cadangan, segala ketetapan UMNO hanya sekadar cadangan yang sama ada boleh dipertimbangkan oleh Perdana Menteri ataupun ditolak terus oleh Perdana Menteri. Maknanya Ismail Sabri sendiri sebagai ahli UMNO, dia bersetuju dengan ketetapan parti. Tetapi bila dia buka topi ahli UMNO, dia pakai topi Perdana Menteri, sebagai Perdana Menteri dia pula kena memikirkan perkara lain, bukannya perkara parti. Dan dia boleh menolak keputusan itu biarpun dia sebagai ahli parti bersetuju dengan keputusan itu. Kerana sebagai ahli parti dia tahu dia ada kewajipan dari sudut Perlembagaan UMNO. Tetapi Perlembagaan Persekutuan mengatasi segala-galanya dan pelantikan Ismail Sabri ini adalah berdasarkan Perlembagaan Persekutuan. Jadi dia boleh tolak. Maknanya hari itu Ismail Sabri memberi satu kenyataan yang tepat. Dia kata hari itu dia bercakap sebagai Perdana Menteri kepada media. Dia berkata tidak ada sesiapa boleh mempengaruhi Perdana Menteri untuk dalam hal keputusan berhubung PRU 15. Biar parti lawan mahupun UMNO sendiri, tidak boleh, tidak ada sesiapa, kerana ini adalah kuasa budi bicara Perdana Menteri, prerogatif Perdana Menteri. Jadi tepat apa yang Ismail Sabri kata. So, bila dia berjumpa Agung, dia boleh beritahu Agung, kita ini keputusan peribadi Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Dia boleh beritahu, hari itu MKT ada berbincang dan memutuskan PRU perlu diadakan tahun ini. Tetapi sebagai Perdana Menteri, saya berpendapat sekian. Dia berhak untuk menjelaskan keputusan MKT sekiranya dia ingin melakukannya. Dia tidak wajib melakukannya, tetapi sekiranya dia ingin melakukannya, dia boleh beritahu Perdana Menteri Agung, ini keputusan MKT. Tetapi sebagai Perdana Menteri, saya setuju atau tidak setuju dengan keputusan MKT kerana apa-apa-apa, dan kemudian dia mengusulkan saya rasa Parlimen tidak harus dibubar, ataupun saya rasa Parlimen harus dibubar, ataupun saya rasa memandangkan situasi ini lebih baik diadakan darurat politik. Ini semua terletak kepada Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri apabila menghadap Agung. Jadi ini anda perlu faham dengan jelas sebelum saya lanjutkan kepada soalan adakah Parlimen akan bubar atau tidak. Dan perkara kedua anda perlu faham, ada pelbagai ura-ura di dalam media sosial, di dalam media sekalipun berhubung pembubaran Parlimen. Ya, ini yang sedihnya, ini berlaku dalam pada negara mudarat, ya, ekonomi terjejas,
dan ada bencana banjir yang risiko bencana banjir, tetapi semua ni tidak dipertimbangkan. UMNO secara konsisten sedang bertumpu kepada PRU dengan alasan yang bercanggah-canggah yang diberikan oleh Zahid, yang telah saya buktikan bercanggah-canggah, semuanya tidak masuk akal. Hari ini lagi satu alasan baru, kali ini demi rakyat dan sebagainya. Ini semua mengarut, ya. Parlimen wajib bubar pada Julai 2023. Tidak ada sebab munasabah diadakan PRU awal. Jadi syak cukup tinggi. Jika kita lihat netizen, ya, hampir semua tidak percaya bahawa pilihan raya ni diadakan atas sebab rakyat dan sebagainya. Tetapi nampak satu gelombang kepercayaan yang cukup luar biasa bahawa Zahid hendak selamatkan tengkuk dia. Okey, ini adalah berdasarkan kajian. Baik. Jadi desas-desus ni ada. Dan kita lihat ada kabar angin. Saya dapat daripada sumber yang memang saya boleh percaya, dan ada juga sumber-sumber yang dinyatakan dalam media. Jika kita lihat sumber-sumber yang dinyatakan dalam media, semuanya, kalau anda perhati, semuanya merujuk adalah sumber-sumber yang hadir dalam taklimat tertutup Presiden. Dan sumber-sumber ni sebenarnya menjelaskan apa yang mereka hadam, apa yang mereka dapat daripada taklimat itu. Dan ada perbezaan-perbezaan sedikit antara laporan sumber ni dengan laporan sumber tu. Tetapi pokoknya, jika kita kaji betul-betul, ini semua menjurus balik kepada Presiden. Dan Presiden UMNO, kita tak payah cerita. Mereka memang hendak tekan Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri untuk bubar Parlimen. Tetapi mereka tidak ada hak berperlembagaan untuk menekan Perdana Menteri berbuat apa-apa. So, itu kita tak payah cerita. Jadi, sebenarnya kita lihat banyak sumber yang dipetik yang tidak dinamakan, tetapi semuanya menjurus kepada kenyataan Presiden dalam taklimat tertutup itu. Jadi kalau kita dengar sumber tertentu, dia berkata mereka dapat daripada apa yang mereka dengar, seolah-olah Parlimen Ismail Sabri akan menghadap Perdana Menteri esok Khamis untuk bubar Parlimen. Ada yang kata mereka dapat atau hadam bahawa Jumaat ini, ya, Jumaat ini, Zahid tidak sebut tarikh, tapi mereka dapat Jumaat ini, ya, Ismail Sabri akan jumpa Agong dan usulkan pembubaran Parlimen. Dan saya pun ada sumber-sumber saya dari dalam yang hadir. Sumber-sumber saya pula ada yang kata sebenarnya Zahid tidak memberi bayangan apa-apa, entah dari mana sumber ni dapat bayangan. Ada pula yang kata memang saya hadir, saya dengar, saya dapat bayangan ianya Khamis. Ada pula yang kata saya dapat bayangan ianya Jumaat. Ada juga yang kata, ya, ianya bayangan sepatutnya berlaku hari ini. Jadi ini adalah tafsiran mereka yang mendengar ucapan Presiden yang sebenarnya tidak menetapkan sebarang tarikh, ya. Jadi kita tak tahu adakah secara peribadi Zahid ada beritahu satu tarikh kepada Ismail Sabri. Ini semua membuang masa, ya. Yang kita tahu atau saya tahu secara tepat, sebab ini adalah tingkah laku kluster mahkamah, ialah mereka terdesak nak ada pilihan raya dan mereka sedang menekan Ismail Sabri mengadakan pilihan raya awal, dan segala yang sedang dilakukan semuanya ini adalah memberi tekanan kepada Perdana Menteri. Dan ini sebenarnya, kalau mereka nak lakukan, lakukanlah. Tetapi secara perlembagaan, Perdana Menteri boleh buat tak indah. Jadi persoalannya adalah, adakah Ismail Sabri apabila memakai topi Perdana Menteri, adakah dia akan buat tak indah, ataupun adakah dia akhirnya akan melutut kepada ketetapan UMNO? Itu persoalan sebenar. Itu persoalan sebenar. Jadi bila kita nak tahu benda tu, kita merujuk hanya kepada kenyataan Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Dan setakat ini, hanya satu sahaja kenyataan konsisten Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Kalau sebagai ahli UMNO, memang dia kata dia setuju PRU awal. Tetapi bila dia pakai topi Perdana Menteri, bila dia cerita kepada media sebagai Perdana Menteri ataupun menceritakan kuasa Perdana Menteri, dia konsisten. Apapun keputusan top 5 perlu rujuk kabinet, dan
keputusan nak usul kepada Agong nak bubar ke tidak, kuasa prerogatif Perdana Menteri, tidak ada sesiapa boleh mempengaruhi Perdana Menteri. Noktah. Maknanya kita sebenarnya tidak tahu apakah keputusan akhir Perdana Menteri. Yang menimbulkan situasi di mana berlaku tekanan hebat, keyakinan tinggi pilihan raya dah nak berlaku adalah Zahid dan kuncu-kuncu dia. Menerus semua kenyataan ni adalah sama ada Zahid yang buat, iaitu press conference dia, ya, yang saya lihat tak ada masalah, ataupun ke laporan-laporan media yang memetik sumber yang mendengar cakap Zahid dan kemudian mereka buat tafsiran sendiri. Tetapi kenyataan Perdana Menteri konsisten. Jadi sebenarnya kita tak tahu. Yang ada khabar angin. Perdana Menteri tidak mendedahkan kepada sesiapa setakat ini, tidak ada sumber yang mengaku bahawa mereka mendapat tahu dari Perdana Menteri sendiri bahawa Perdana Menteri akan menghadap Khamis ini atau Jumaat ini untuk bubar parlimen. Itu sebenarnya jawapannya. Ya. Okey. So persoalannya, adakah Ismail Sabri selaku Perdana Menteri akan melutut kepada tuntutan kluster mahkamah? Jawapannya, kita tidak mungkin tahu. Yang kita tahu, Perdana Menteri secara konsisten telah berpaut kepada peruntukan perlembagaan, dan inilah yang sebetulnya, kerana pelantikan dia, fungsi dia, tugas dia, peranan dia, semuanya adalah bersandar kepada perlembagaan persekutuan, tidak ada kaitan dengan parti politik. Dia hanya bertanggungjawab kepada Yang di-Pertuan Agong, bukan kepada Presiden UMNO. Jadi Perdana Menteri secara konsisten dengan tepat sedang berpandu kepada perlembagaan. Jadi kita tidak mungkin tahu apa yang Perdana Menteri akan buat. Adakah dia akan mengusulkan pembubaran parlimen dalam masa terdekat, atau adakah dia akan memberitahu Agong tak perlu pilihan raya. Jadi ada beberapa senario, banyak. Kalau saya nak cerita semua tak mungkin. Jadi saya beri satu contoh. Contoh pertama, satu senario, Ismail Sabri menghadap Yang di-Pertuan Agong, kita tak tahu bila, dan mengusulkan pembubaran parlimen, dan Agong bersetuju dan membubarkan parlimen dan bersetuju PRU awal. Senario kedua, Ismail Sabri menghadap Agong, kita tak tahu bila, ya, jangan dengar semua laporan ni buang masa, okey, yang kita tak tahu bila, dan kemudian Yang di-Pertuan dia mengusulkan pembubaran parlimen segera, tetapi Yang di-Pertuan Agong menolak. Di sini ada persoalan, adakah Yang di-Pertuan Agong boleh tolak? Boleh. Perkara 40/2 menyatakan Yang di-Pertuan Agong bertindak menurut budi bicaranya pada melaksanakan fungsi yang berikut, iaitu A. Melantik Perdana Menteri, B. Tidak memperkenankan permintaan bagi pembubaran parlimen. Jadi ada banyak kuasa budi bicara Agong, ada yang tidak tertulis secara nyata. Jadi kita rujuk kepada peguam, dia akan cerita, dan saya telah melakukannya sebelum ni. Tetapi dalam hal bubar parlimen, ia dinyatakan secara jelas. Perkara 40/2(B), Yang di-Pertuan Agong bertindak menurut budi bicaranya boleh tidak memperkenankan permintaan bagi pembubaran parlimen. Okey. Yang ketiga, senario ketiga, Ismail Sabri pergi berjumpa dengan Agong dan dia berfikir, saya tak nak gaduh dengan UMNO lah. Jadi oleh kerana MKT dah putuskan bahawa pilihan raya perlu tahun ni, dan mereka berkata saya akan menentukan tarikh pilihan raya berdasarkan keputusan itu, jadi saya tak nak gaduh lah. Jadi saya berdasarkan keputusan itu. Jadi Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri jumpa Agong dan dia beritahu MKT ada mesyuarat, dia ada buat keputusannya begini. Okay, so itu keputusan. Jadi berdasarkan keputusan itu, saya selaku Perdana Menteri tidak setuju. Jadi saya rasa pilihan raya tidak harus diadakan tahun ini, atau saya sebagai Perdana Menteri setuju dan saya rasa pilihan raya perlu diadakan tahun ini. Jadi kemudian sekali lagi Agong akan menentukan boleh atau tidak bubar. Atau Ismail Sabri boleh berkata, secara rahsia, saya rasa keadaan dah jadi rumit sebab saya sedang ditekan. Nasihat yang saya nak berikan kepada Agong turut sedang dipengaruhi oleh MKT, kerana MKT berkata saya
akan berdasarkan kepada keputusan MKT, ini tidak betul. Sebab sebagai Perdana Menteri, saya tidak tertakluk kepada keputusan MKT. Saya hanya tertakluk kepada keputusan perkara 40/1. Jadi memandangkan nasihat saya ni sedang dipengaruhi oleh MKT secara dalam kenyataan keputusan. Jadi saya rasa isu dah jadi rumit. Saya mencadangkan elok diadakan darurat politik, ya. Sama ada darurat politik tanpa pembubaran, maknanya parlimen akan kekal berfungsi, ada di sana, jadi boleh buat undang-undang dan sebagainya, ataupun saya cadangkan bubar parlimen, kemudian tuanku boleh adakan darurat politik. So banyak kemungkinan. So itu sahaja sebenarnya jawapannya, mudah kepada soalan bubar atau tidak. Yang saya lihat sebenarnya Zahid, kuncu-kuncu dia sedang mengkucar-kacirkan keadaan, memporak-perandakan politik negara dengan desas-desus pembubaran yang menekan Perdana Menteri, tetapi Perdana Menteri konsisten berpandu perlembagaan. Maknanya kita tak tahu bila nak bubar. Okey, kabar-kabar daripada sumber kebanyakannya merujuk kepada kenyataan Zaid Hamidi. Pokoknya kita tak tahu. Dan bubar atau tidak, saya dah jelaskan kuasa yang di Pertuan Agong. Jadi baik, saya rasa saya tidak akan mengambil soalan sekarang. Jika saya membuat live pukul 12.15 pagi ini, andai kata ada yang masih belum tidur, mungkin pada masa itu saya akan layan soalan. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.